Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So sekarang pukul 9. So kalau korang nampak hujan. So dah berapa hari, 2 hari kan saya dah tak buat video. So kalau kata orang nak tahu kenapa saya tak buat video 2 hari ni, so tonton video ni sampai habis, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam siri Bila Orang Bujang Jadi YouTuber. So ni hari yang ke-25. So tetap bersama dengan saya dan ke-25 video. So di dalam video ini video ni akan lebih panjang sebab kalau anda perasan, so dah 2 hari sebenarnya saya tak upload video berkaitan dengan siri ini. So sebab apa? So itu yang kita akan bincangkan lah sebentar lagi. So dalam video siri Bila Orang Menjadi YouTuber hari yang ke-25 ini, saya nak bincang tentang 3 perkara. Yang pertama, sebab kenapa saya tak upload video 2 hari ni. Yang kedua adalah saya nak share saya punya experience bertemu dengan lawyer dalam first time dalam hidup. Okay. Lepas tu yang last sekali adalah saya nak share apa perancangan saya pada masa akan datang. So, saya setelah berfikir panjang, so saya nak buat satu perubahan. Okey, kita pergi dulu ke poin yang pertama. Okey, yang saya kata di awal video, saya katakan bahawa dah 2 hari siri Bila Orang Bujang Jadi YouTuber ni tidak di-upload. Ini disebabkan kerana saya tidak rakam apa-apa video pada 2 hari tersebut. Ini pertama sekali sebab saya setelah pulang ke kampung, kita berjumpa dengan ibu bapa saya. Itu yang bukan pertama lah, sebab bila saya berada di rumah ibu bapa saya, internet tu agak slow. Tapi sebenarnya the main reason kenapa saya tak buat video 2 hari tersebut adalah disebabkan saya berada dalam proses dipanggil satu peringkat di mana saya agak down sikit lah. Itu yang terjadi pada saya lah. So saya agak down. Sebab tu kenapa saya tak upload video 2 hari tersebut lah. So saya cuba untuk mencari ketenangan jiwa dan rohani supaya saya dapat kekuatan semula lah untuk record video. So hari ni alhamdulillah, so saya dah kembali mendapatkan saya punya kekuatan untuk buat video. Dan tetapi ada beberapa perkara yang mungkin saya terpaksa ubah masa datang. So nak tahu, kita tengok nanti poin ketiga. So yang poin kedua, okey, kita poin yang pertama. So yang poin kedua iaitu saya punya pengalaman bertemu lawyer lah. So sebab apa saya pulang ke rumah ibu bapa saya adalah untuk menyelesaikan urusan dokumen berkaitan dengan pinjaman perumahan yang telah saya lakukan lah. Terus kalau anda perasan dalam video saya sebelum ni, saya pernah cerita tentang mana saya telah berjaya lulus pinjaman perumahan untuk rumah pertama saya, di mana rumah tersebut merupakan rumah yang ibu bapa saya sewa hampir selama 10 tahun sebenarnya. So kebetulan rumah nak jual, so saya buat keputusan dengan keadaan ketika itu saya rasa ni lah masanya untuk saya untuk beli rumah. Dan kata membahagikan ibu bapa saya lah. Itu salah satu cara saya membalas jasa mereka lah. So bila kita beli rumah, so apabila kita dah lulus, kita dah sign dengan bank, so peringkat seterusnya adalah di mana kita kena berjumpa dengan lawyer. So disebabkan itulah saya bercuti sebenarnya, terpaksa bercuti sebab pejabat lawyer buka pada hari pejabat. So saya terpaksa bercuti pada hari ini, dan hari ini saya telah pergi ke pejabat Guam iaitu yang terletak di Ipoh. So panel bank BSN saya adalah berada di Ipoh. So saya terpaksa pergi ke Ipoh lah. So pengalaman jumpa lawyer tu sebenarnya semula tu agak macam risau lah, sebab kita tak pernah berurusan dengan lawyer. So
tu karya bermain dalam minda saya pertama adalah sebab kita tak familiar, kita tak tahu apa yang lawyer cakap tu, kita tak faham terma dia. So jadi tu section pertama saya lah ketika saya berjumpa lawyer. So tapi setelah berjumpa dengan lawyer tersebut, betul dia dah alhamdulillah saya mendapat seorang lawyer yang agak bagus juga lah. Sebab apa saja persoalan yang bermain dalam minda saya berjaya dijawab dengan baik lah. Dan juga proses-proses yang saya kena lalui itu diterangkan secara jelas. Dan sebenarnya bila kita lulus loan dengan bank, sebenarnya kita bukannya terus kena bayar loan terus direct. Sebab untuk proses penukaran nama, especially bila anda beli rumah yang mana rumah tersebut adalah memang rumah orang, maksudnya rumah tu bukannya rumah pertama, maksudnya rumah yang baru dibina. So proses dia agak complicated sikit lah. Macam kalau di Perak, especially bila macam tuan rumah sebelum ni beli rumah tu, dia sebagai pekerja kerankitangan kerajaan, so dia kena check dulu dekat Jabatan Perbendaharaan lah, sebab ada baki lagi. So maksudnya rumah tu masih lagi dimiliki hak milik pada kerajaan, buat dia bayar lagi. So yang tu kena settle dulu. Lepas tu pula di Perak, saya tak tahulah di negeri lain, apabila kita nak tukar hak milik sebuah rumah, so MB kena approve. So kena buat masuk dulu dalam jawatan bahasa, MB kena luluskan. Itu besar lah, itu besar Perak sekarang. Kalau kita tahu tu Azumu lah buat bahasa nikit. So MB kena sign dulu. Lepas daripada tu barulah lawyer akan uruskan segala benda-benda lain lah. Maksudnya lepas tu baru kita boleh buat tukaran nama daripada dekat grant tersebut lah. So dia proses tu akan masa sehingga 6 bulan. So apa yang saya buat hari ni adalah untuk finalize lah. So apa-apa dokumen yang memerlukan pengesahan daripada saya, so saya kena buat lah. Dan tadi pun lawyer tanya apa tukar kodu akan ada, maksudnya dari segi cukai pintu, cukai tanah yang mana mungkin, dan itu ada beberapa part tuan rumah kena bayar, dan ada beberapa part yang mungkin kami sebagai penyewa kena settlekan lah. Jadi ke situ kita dah bincang dengan Pukuam. Okey, dan tadi pun Pukuam tu pun dah ceritakan fee yang perlu saya bayar. So rupanya bila anda buat proses dengan lawyer, especially untuk urusan rumah, dia ada 2 fee lah. So dia pecah pada 2 fee. Satu fee adalah untuk loan bank kita, mana dia akan handle kan. Dari segitulah macam apa baki-baki tunggu nak bagi dekat principal dulu. Satu lagi adalah untuk urusan pindah milik nama, para nama lah, pada rumah tu, pada owner A pada owner yang baru. So 2 fee yang berbeza. So dan dia ceritakan jelas lah, dari stamping, dari segi dia punya kos ulang alik nak pergi ke pejabat, lepas tu dia nak buka file semua tu. So total tadi around should be something 8,000 macam tu lah. So disebabkan tu saya mengambil option untuk menggunakan check up 2 kali BSP lah. Sebab yelah situ je lah simpanan yang saya ada untuk bayar kos lawyer sebanyak itu. So gaji saya pun taklah banyak mana. So jadi di situ lah saya buat option untuk guna akaun 20 BSP. So itu antara proses yang kita kena hadapi untuk selesaikan proses tu lah, pinjaman perumahan dan juga pindah milik nama rumah tersebut. So akan ambil masa 6 bulan. So jadi maksudnya dalam tempoh 6 bulan ni still saya tak perlu bayar lagi apa-apa kat bank.
So bila selesai baru saja pembayaran akan dibuat kepada pihak bank untuk kita punya pinjaman. Itu dia punya proses. So kepada yang tak tahu sebelum ni, so anda dah nampaklah sedikit gambaran macam mana proses loan pinjaman perumahan tu terjadi sekiranya anda membeli rumah yang memang sebelum ni telah mempunyai pemilik. Okey, itu dari segi topik yang kedua saya cerita hari ni. So kita masuk pula pada topik yang ketiga. So topik yang ketiga adalah di mana setelah saya berfikir panjang nanti 2 hari tersebut saya berada di rumah kira saya sambil saya bekerja. So apa yang saya cuba buat adalah untuk saya buat keputusan untuk cuba untuk hasilkan siri bila orang berjanji YouTuber ni by weekly, so bukan lagi by daily. Jadi disebabkan saya buat keputusan untuk bagi ruang dan masa untuk diri saya untuk melakukan perkara-perkara lain lah. So dan juga saya juga cuba nak tambah saya punya masa saya dengan streaming, di mana mulai daripada bulan ni hingga ke bulan 10-11 akan ada 2-3 game yang orang kata agak menarik lah untuk main. So saya kalau boleh saya nak try to stream all that game untuk tontonan anda semua supaya anda terhibur, dan sambil tu saya juga boleh main game. Sebab kalau nak tahu untuk buat video ni, bila kita nak edit, kita nak touch up, kita memerlukan masa yang banyak lah. So sebabkan itu saya buat keputusan mulai daripada episode yang seterusnya. So anda tak dapat tengok lagi lah siri bila orang punya YouTuber tu berada setiap hari, mungkin akan berada 5 setiap hari Jumaat. So saya buat itu hari Jumaat atau setiap hari Sabtu, setiap hari Sabtu pagi. So saya akan upload semasa dia kalian, tapi counting tetap akan berjalan, cuma tidak ada lagi dari segi kiraan dari hari 26, hari 27, 28 dan 9 tak ada. InsyaAllah kalau kata ada pun mungkin saya buat hari-hari macam special sikit, hari ke-30, hari ke-40, hari ke-50. So nombor tu unik sikit lah. Okay, so rasa sekian sajalah untuk kali ini. Terima kasih kepada yang masih sudi menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. So macam saya kata, sokongan anda amat saya hargai. So tolong bantu saya untuk capai misi saya untuk menjadi seorang YouTuber yang mampu menjana pendapatan di YouTube. Dan sekiranya anda ada idea, komen ataupun anda ada kritikan, jangan malu-malu tinggalkan di ruang komen, tidak ada masalah. Saya sedia menerima kritikan anda. So sekiranya anda nak buat anda nak suruh saya tambah baik, insyaAllah saya akan cuba buat. Okay, jangan lupa kalau kata anda nak mengenali saya dengan lebih dekat, so anda boleh follow saya punya Facebook iaitu Jaka Terpuji Firdaus, ataupun di Instagram di Jaka Terpuji Syurga. Dan kita jumpa lagi lah dalam siri bila orang boleh jadi YouTuber yang akan datang. So saya di Jaka Terpuji Firdaus iaitu JTF mengundurkan diri. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.